Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 6 September bersama saya Aziza Arifin dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Budak nyaris maut, pemandu tertekan gear undur. $8,000 MyCard hilang setiap tahun. Dua lelaki maut selepas perodua Myvi dinaiki mereka terbabit kemalangan dengan sebuah trailer di kilometer 39.3 Jalan Muar Tangkak pagi tadi. Selain pemandu, turut maut dalam nahas kira-kira jam 7.05 pagi itu adalah penumpang kereta terbabit. Namun, lelaki pemandu trailer terbabit tidak mengalami kecederaan. Ketua Polis Tangkak Superintenden Roslan Muhammad Talib berkata, kemalangan berlaku apabila perodua Myvi dari arah Tangkak menuju Segamat dipercayai hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan trailer. Pemandu perodua Myvi dan penumpang maut di tempat kejadian akibat kecederaan parah pada muka dan kepala. Mayat mereka kemudian dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Daerah Tangkak. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang kanak-kanak perempuan cedera ringan selepas sebuah kereta yang dipandu seorang lelaki tiba-tiba mengundur kemudian melanggar mangsa serta pintu hadapan sebuah kedai di Jalan Eco Grandeur, Puncak Alam. Kejadian berlaku kira-kira jam 6.40 petang itu mengakibatkan kanak-kanak berusia 5 tahun itu mengalami calar di bahagian muka. Timbalan Ketua Polis Kuala Selangor Deputi Superintenden Muhammad Ambia Nordin berkata siasatan awal mendapati pemandu lelaki berusia 30-an itu dalam perjalanan dari rumahnya ke lokasi kejadian untuk mengambil anaknya pulang dari tadika. Setibanya di tempat kejadian, semasa pemandu mengundur untuk memasuki petak parkir di hadapan kedai menjual makanan haiwan, dia tertekan pedal minyak secara mendadak sehingga menyebabkan kereta dipandu mengundur dalam keadaan laju. Katanya kenderaan itu telah melanggar kanak-kanak yang sedang berjalan di kaki lima kawasan tersebut. Kemudian seterusnya melanggar pintu hadapan premis kedai. Akibat daripada kemalangan itu, mangsa telah mengalami kecederaan ringan dan dibawa ke Hospital Al-Sultan Abdullah Universiti Teknologi Mara UiTM Puncak Alam untuk mendapatkan rawatan. Setakat pagi tadi, mangsa telah disahkan berada dalam keadaan stabil dan dibenarkan untuk keluar dari hospital berkenaan. Kertas siasatan telah dibuka dan disiasat di bawah Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Seorang pengawal keselamatan dihadapkan ke Mahkamah Majistret Butterworth atas tuduhan menyebabkan kematian seorang bayi lelaki berusia 1 tahun bulan lalu. Namun tiada pengakuan direkodkan tertuduh S. Nagendran, 34 tahun ketika pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah di hadapan Majistret Nur Fatin Muhammad Farid. Ikut pertuduhan, tertuduh antara 23 Ogos 6.25 petang hingga jam 4.50 petang 26 Ogos 2023 telah menyebabkan kematian ke atas Muhammad Haider Mukris Abdul Fattah berusia 1 tahun. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati. Tertuduh tidak diwakili peguam. Kes akan disebut 6 Mac 2024. Sebelum ini, tertuduh pada 26 Ogos lalu telah menghantar mangsa yang tidak sedarkan diri ke Hospital Seberang Jaya HSJ dan mendakwa mangsa pingsan serta memerlukan rawatan. Namun, pemeriksaan mendapati mangsa sudah meninggal dunia disyaki didera. Susulan itu, polis menahan suspek yang mempunyai 5 rekod jenayah lampau selain 4 lelaki dan 5 wanita lain berusia antara 16 dan 48 tahun untuk siasatan lanjut. Jabatan Pendaftaran Negara merekodkan kira-kira 8,000 kad pengenalan MyCard dilaporkan hilang setiap tahun. Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Zamri Misman berkata, kehilangan kira-kira 4% daripada 200,000 MyCard direkodkan sejak 5 tahun lalu.
Zamri berkata pihaknya memandang serius perkara itu bagi mengelakkan isu berbangkit seperti MyKad digunakan individu lain dan sebagainya. Cuma yang saya risau ialah kes kehilangan IC. Saya pohon untuk seluruh rakyat Malaysia jaga betul-betul IC yang kita ada supaya tidak berlaku kehilangan. So, Berapa kes kita dah? Kita ada kes, saya tidak ada angka itu, tapi sekitar kalau kita keluar dalam 200,000 tu dalam 4% tu akan berlaku kehilangan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan MyKad kepada seorang warga emas menerusi program menyemai kasih rakyat Mekar di Kampung Telaga Daing seberang Takir pada Rabu. Katanya faktor kecuaian individu antara punca utama berlakunya kehilangan pengenalan diri tersebut. Jelasnya lagi, bagi setiap tahun sebanyak 200,000 MyKad telah dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM berjaya menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa melalui rampasan 436.2 kg dadah jenis 3,4-methylene dioksin methamphetamine MDMA dengan anggaran nilai RM32 juta. Ketua Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan berkata, taktik sindiket itu mengaburi pihak berkuasa dengan mengikrarkan dagangan itu yang diimport masuk ke negara ini sebagai perkakasan berjaya dikesan JKDM sekaligus dapat menyekat dadah tersebut daripada diedarkan kepada 2.18 juta penagih. Menurut Datuk Zazuli, rampasan dilakukan selepas sepasukan anggotanya menyita 36 kotak di Kompleks Kargo Udara Lapangan Terbang Antarabangsa KLIA Sepang pada 29 Ogos lalu kira-kira jam 6.30 petang. Hasil pemeriksaan mendapati 12 kotak daripadanya mengandungi bungkusan plastik lut sinar yang disyaki berisi pil ekstasi pelbagai warna dan bentuk. Manakala pemeriksaan ke atas baki 24 kotak lagi menjumpai batu bata. 12 kotak tu memang isi dadah je, tak ada campur-campur lah. Okay. Yang 24 kotak batu-bata sahaja. Okay. Okay, modus operandi ini, sindiket ni kita dapati bagi mengaburi pihak berkuasa. Dia declare sebagai tools lah. Katanya lagi hasil risikan mendapati pengimport berkenaan menggunakan maklumat palsu dalam dokumen pengimportan sehingga menyukarkan tangkapan dibuat ke atas pengimport dagangan terbabit. Siasatan masih dijalankan untuk mengesan suspek di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Rampasan itu juga direkodkan sebagai rampasan terbesar daripada 5 rampasan yang dilaporkan tahun ini. Kenaikan harga beras import menggusarkan golongan peniaga dan pengguna, tatkala bekalan beras tempatan pula semakin meruncing ketika ini. Tinjauan TV Al-Hijrah di beberapa kedai runcit dan pasaraya di Kuala Nerus mendapati harga beras import naik lebih RM8 bagi paket 10 kg berbanding bulan lalu. Menurut pengguna, kenaikan harga beras yang merupakan makanan ruji rakyat Malaysia itu juga membebankan apatah lagi mereka mempunyai isi rumah yang ramai. Ada di antara para pengguna kini mula beralih kepada beras tempatan keluaran Terengganu berikutan harganya lebih murah. Mojo ada beras Terengganu murah sikit. Saya terpaksa cari beras Terengganu lah. Kalau kita beli beras import sekarang ni beban sikit. Sebab anak tu ramai apa. Kewangan pun bukan banyak sangat lah. Kewangan tu sikit je. Beras terbaik lah. Beras terbaik. Biasa pakai beras jati lah rumah. Lepas tu dah beras jati kan lajak 40 lebih no supik 10 kilo. Dah. Tak tahu lah. Kita tak tahu buat gaji suami berapa sangat. Makan learning tu lah. Cari murah gitu lah. Tak jumpa ni, tak ada arah. Sementara itu, penasihat syarikat beras tempatan Al-Amin Barakah Sendirian Berhad, Muhammad Khairul Nizam Muhammad Rozali berkata, permintaan beras keluaran anak syarikat negeri Terengganu meningkat mendadak sejak awal bulan lalu. Katanya permintaan yang tinggi itu menyebabkan pihaknya terpaksa mengehadkan pembelian 2 pek beras bagi setiap pelanggan. Bagaimanapun setakat ini, beras berkenaan hanya mampu menampung kira-kira 60% keperluan pengguna di Terengganu. Jadi oleh kerana beras import ni dah naik harga, diisytiharkan oleh kerajaan pada 1 bulan 9 baru ni dah dinaikkan harga dia. Dan beras tempatan juga ada harga siling dia.
Jadi memang tanpa saya jangkalah. Tapi dari sudut kualiti beras yang ada ni memang sangat baik dan bagus untuk dinikmati oleh rakyat ni Terengganu dan seluruh Malaysia sebenarnya. Dengan satu-satunya beras yang dapat pengintian Farm MyGap dengan harga yang sangat patut, harga untuk marahin lah, kualiti pun bagus. Muhammad Khairul berkata beras super special tempatan Terengganu itu dijual dengan harga RM13 bagi 5 kg dan RM26 bagi 10 kg. Terdahulu, media melaporkan bekalan beras putih tempatan BPT di seluruh negara dijangka pulih dalam tempoh sebulan susulan langkah intervensi segera yang sedang dilaksanakan kerajaan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, langkah intervensi menerusi program khas BPT itu akan meningkatkan lebih 20% kuota pengeluaran beras di pasaran seluruh negara. Agong dan Permaisuri terus terima sambutan hebat. Alhamdulillah bertemu kembali. Hari keempat Kembara Kenali Borneo, sambutan meraihkan keberangkatan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah tetap meriah. Bahkan keberangkatan paduka anak anda dalam kembara itu turut dinanti-nantikan masyarakat setempat yang ingin melihat dengan lebih dekat kerabat diraja. Jeritan keterujaan, sorakan yang kuat serta laungan Daulat Tuanku bersahut-sahutan mengiringi keberangkatan keluarga diraja itu serta rombongan sepanjang perjalanan dari daerah Ranau ke Kota Kinabalu. Rakyat Sabah sabar menanti keberangkatan Seri Paduka Berdua serta rombongan apabila mengetahui keluarga diraja itu akan melalui jalan berdekatan kawasan perumahan mereka. Bahu jalan tidak putus-putus dipenuhi dengan segenap lapisan masyarakat yang berbaris menunggu pasangan diraja itu serta rombongan di sepanjang perjalanan konvoi Kembara Kenali Borneo dari Pekanbaru, Ranau ke Kota Kinabalu sejauh 75 kilometer. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan keperluan penting untuk mengekalkan keamanan serta kestabilan di rantau ASEAN sambil mengukuhkan kerangka hubungan pelbagai hala antara ASEAN dan China. Berucap pada sidang kemuncak ASEAN ke-26, beliau berkata kerjasama pada masa akan datang banyak bergantung kepada kepercayaan dan perbincangan pelbagai hala mengenai keselamatan dalam mempertahankan kepentingan kedua-dua pihak. Sidang kemuncak yang berlangsung di Pusat Konvensyen Jakarta dihadiri oleh pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri China Li Qiang. Datuk Seri Anwar juga berkata beliau berpuas hati dengan komitmen China untuk menguatkuasakan satu masa hadapan bersama. Katanya dalam ASEAN, Malaysia menganggap China sebagai satu jiran yang penting, seorang rakan utama dalam perdagangan, pelaburan dan susun atur keselamatan. Perdana Menteri juga menyatakan keyakinannya dalam kemajuan Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China FTA 3.0, satu inisiatif bagi mengukuhkan dengan lebih ketara integrasi ekonomi serantau. Beliau juga menekankan kepentingan menjalin hubungan yang lebih kukuh dalam bidang pertanian, terutamanya dalam mengatasi kebimbangan mengenai isu keterjaminan makanan dan meningkatkan sumber manusia menerusi inovasi, teknologi dan pendidikan teknikal. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera PAT baharu berkuat kuasa hari ini. Pelantikan Tan Sri Muhammad sebagai PAT ke-22 itu bagi menggantikan Jeneral Tan Sri Afandi Buang yang bersara wajib hari ini. Majlis serah terima tugas jawatan itu disaksikan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan di Auditorium Wisma Pertahanan, Kementerian Pertahanan petang tadi. Muhammad Hassan dalam ucapannya berkata pelantikan Muhammad adalah berdasarkan kecemerlangan yang ditonjolkan sepanjang 36 tahun berkhidmat. Berbekalkan kewibawaan tersebut, kredibiliti serta daya kepimpinan yang tinggi, saya yakin bahawa beliau berupaya memikul amanah serta tanggungjawab bagi merealisasikan hasrat untuk menjadikan ATM sebagai sebuah angkatan yang sangat utuh
serta sentiasa berada di tahap kesiagaan yang tertinggi. Muhammad Abdul Rahman, 59 tahun, kelahiran Macang, Kelantan, mendapat pendidikan awal di Sekolah Menengah Sains Kelantan sebelum melanjutkan pengajian ke Cawangan Putra Maktab Tentera Diraja pada tahun 1980. Pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Komputer dari University of North Carolina, Amerika Syarikat itu ditauliahkan sebagai pegawai muda Regimen Askar Melayu Diraja pada 1 Julai 1987 dan berkhidmat selama 36 tahun. Antara jawatan yang pernah disandang adalah Pegawai Memerintah Batalion ke-23 Regimen Askar Melayu Diraja, Panglima Brigade Kedua Infanteri Malaysia, Panglima Division Ketiga Infanteri Malaysia, Panglima Latihan Tentera Darat dan Panglima Medan Barat. Sementara itu, turut dilantik Jeneral Datuk Muhammad Hafizuddin sebagai Panglima Tentera Darat PTD baharu berkuat kuasa hari ini menggantikan Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman PTD 29 sebelum ini. Muhammad Hafizuddin, 55 tahun, kelahiran Segamat Johor, menerima pendidikan menengah di Maktab Tentera Diraja MTD pada 1985. 19 Ogos 1986, beliau kemudian berkhidmat bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM dan menjalani latihan pegawai kadet MTD di Kem Sungai Besi. Seterusnya ditauliahkan sebagai Lieutenant Muda di Kor Regimen Askar Melayu Diraja pada 30 Julai 1988 sebagai Ketua Pelatun di Batalion ke-10 Regimen Askar Melayu Diraja. Beliau juga menghadiri pelbagai kursus dan pengajian di dalam dan luar negara. Antara jawatan penting pernah disandang adalah Pegawai Memerintah Batalion ke-4 Regimen Askar Melayu Diraja, Panglima Division ke-5 Infanteri Malaysia dan Panglima Medan Barat Tentera Darat. Kadar tambang bagi perkhidmatan feri Pulau Pinang baharu akan dikenakan serendah RM1 berkuat kuasa esok. Jurucakap Penang Port Sdn Bhd PPSB selaku syarikat pengendali perkhidmatan tersebut berkata tambang RM1 itu akan dikenakan kepada individu atau pejalan kaki yang berusia 12 tahun ke bawah. Bagi penumpang dewasa atau individu yang berusia 12 tahun ke atas pula, tambang sebanyak RM2 akan dikenakan terhadap mereka. Selain itu, penunggang basikal yang menaiki feri juga akan dikenakan caj sebanyak RM2, manakala penunggang motosikal pula perlu membayar tambang sebanyak RM2.50. Menurut beliau, tambang feri baharu itu mencerminkan komitmen dan usaha PPSB ke arah penambahbaikan berterusan untuk semua penumpang di samping menyokong peningkatan kemudahan perkhidmatan feri. Selain mengenakan tambang feri, PPSB juga akan memperkenalkan pas bulanan pada masa depan yang menawarkan diskaun kepada pengguna feri. Bagi meneruskan kempen menyalurkan bantuan kepada golongan orang kurang upaya, anak yatim dan asnaf, Skuad Hijrah Prihatin Rahmah Madani meneruskan misi dengan membantu insan yang memerlukan di Rumah Kebajikan Anak-anak Yatim dan Asnaf An Naafi Ampang. Usaha tanggungjawab sosial korporat CSR yang dilakukan itu amat berharga buat penghuni rumah berkenaan. Menurut Pengurus Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Asnaf An-Nafi, Roslan Khabib, nasib anak-anak itu perlu dibela bagi memastikan kehidupan mereka terjamin. Banyak bagi diorang sokongan, bagi diorang orang kata daripada segi kekuatan diorang, kita bagi kalau diorang berada di luar, keadaan diorang macam mana. Jadi macam orang kata terabai. Macam yang jadi lagi anak-anak sekarang kan. Anak-anak sekarang ni diorang macam-macam perangai ni. Tapi kalau kat sini kita pantau daripada segi agama, pendidikan diorang apa semua. Sementara itu, seorang penghuni Rumah Kebajikan Anak Yatim dan Asnaf An-Nafi Ampang, Siti Mariam Abdullah, beliau reda dihantar ke rumah itu kerana memikirkan ekonomi keluarga yang tidak menentu dan gembira mempunyai kawan-kawan yang juga seperti keluarga sendiri. Sebab saya pun seronok duduk kat sini, ada kawan-kawan. Sebab kita orang kat sini, sistem kita orang sistem family. Asrama juga. Cuma kita orang anggap satu sama lain ni macam adik-beradik. Macam satu family yang besar. Jadi seronok duduk sini. Satu, sebab saya nak ubah nasib keluarga saya sendiri. Sebab kalau bukan saya, siapa lagi nak ubah? Saya nak jadi doktor. And saya memang try untuk belajar bersungguh-sungguh lah. Antara sumbangan yang disampaikan oleh Skuad Hijrah Prihatin Rahmah Madani termasuk makanan sejuk beku, makanan asas dan bekalan makanan untuk 2 bulan.
114 Riders iaitu 30 kaki tangan TV Al-Hijrah turut serta dalam misi hijrah prihatin kali ini bagi menyantuni golongan yang amat memerlukan itu. Wanita terjun kolam buaya. Alhamdulillah, bertemu kembali. Hampir 300 pelajar Islam hadir ke sekolah memakai abaya walaupun pemakaiannya sudah diharamkan pada sesi persekolahan baharu. Bagaimanapun 67 daripadanya enggan menanggalkan jubah dan dihalau balik oleh pentadbir sekolah. Menurut Menteri Pendidikan Gabriel Attal, pada hari pertama sesi persekolahan Isnin lalu, sebahagian pelajar bersetuju untuk menanggalkan abaya itu. Minggu lalu, kerajaan Perancis mengumumkan pemakaian abaya atau jubah tidak dibenarkan ke sekolah atas alasan melanggar peraturan sekular dalam pendidikan negara itu. Tindakan tersebut mendapat sokongan penuh parti sayap kanan di Perancis, namun mendapat tentangan hebat daripada parti sayap kiri yang mendakwa ia melanggar hak kebebasan awam. Pada 2004, Perancis sudah mengharamkan pemakaian tudung dan simbol agama lain termasuk kippah dan salib ke sekolah. Video tindakan berani seorang wanita terjun ke dalam kolam buaya tanpa sebarang alat pelindungan diri tular di media sosial. Perbuatan wanita itu yang cuba menangkap reptilia berkenaan menimbulkan pelbagai reaksi warga maya. Ada yang teruja dan ada juga yang bimbang dengan tindakan itu. Menerusi perkongsian video di Twitter yang telah diulang ciap ramai pengguna media sosial itu menunjukkan seorang wanita sedang berlari ke arah kolam buaya. Lebih mendebarkan beberapa ekor buaya dewasa yang berada di daratan terus merayap turun sebaik wanita itu terjun ke dalam kolam tersebut. Orang ramai yang terkejut dengan tindakan itu turut terhibur dan kagum dengan kebolehan wanita itu yang seolah-olah tidak takut langsung dengan haiwan pemangsa tersebut. Sekurang-kurangnya 21 orang terbunuh dalam taufan tropika yang melanda selatan Brazil. Paras air yang naik mendadak menyebabkan kediaman penduduk ditenggelami banjir, manakala paras sungai melimpahi tebing. Siklon luar biasa itu melanda negeri Rio Grande do Sul yang menyebabkan banyak bandar-bandar kecil tenggelam. Menurut Gabinanya, Eduardo Leite berkata, sekurang-kurangnya 60 bandar terjejas dengan taufan itu. Taufan ini juga menyebabkan hampir 1,700 penduduk hilang tempat tinggal, manakala lebih 3,700 mangsa sudah dipindahkan ke tempat selamat. Dalam pada itu, taufan tersebut juga menyukarkan operasi menyelamat, ekoran bomba dan anggota pertahanan awam tidak dapat ke lokasi yang terkesan. Ada mangsa yang terpaksa naik di atas bumbung rumah untuk menyelamatkan diri. Hujan lebat dilaporkan sejak Ahad lalu yang mengakibatkan kediaman mangsa dinaiki air, jalan-jalan rosak teruk serta air sungai melimpah. Sekian untuk malam ini. Saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani.